أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Jadi sebagaimana yang telah kita maklum pada bulan lepas, kita akan muzakarahkan kitab Muniyatul Musalli. Maka marilah sama-sama kita menhadiahkan bacaan Al-Fatihah 3 kali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Khidir alaihi salam serta sahabat serta keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para masyayikh, para guru-guru, dan khususnya kepada muallif musannif kitab ni, Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tengok pada muka surat yang pertama. Kalau yang pegang kitab Jawi itu muka surat yang pertama dia panggil hak ni. Nah, ni muka surat pertama. Nah, muka surat hak ia lepas pada kulit tu dia panggil muka surat kedua. Dalilnya lepas pada bismillah, muka surat seterusnya dia panggil muka surat yang ketiga. Kenapa? Nah, dia kira muka surat pertama kulit ni. Ini orang panggil ngaji kulit ke kulit. Tu ni. Daripada kulit kitab habis pula ke kulit kitab. Nah, ada hak nuskah Jawi. Di atas meja ni ada nuskah hak Rumi ni. Nah, ni nuskah hak Rumi ni dia lain sikit ni. Lain sikit. Ni hak Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi. Dia buat jadi bukan hanya Rumi, bahasa pun sudah pun jadi moden. Ia lain daripada kitab Jawi lama. Nah, ayat kitab Jawi lama ni dia banyak orang panggil bunga-bunga ayat tu. Dah. Lagi pula tarkib mana susunnya kata tu mengikut kaedah tata bahasa Arab. Nahwu, sarah, gapo semua sekali. Ada hak Melayu, orang panggil hak Rumi, hak Abdul Ghani Jabal Marki ni dia sudah jadi moden dah. Nah, dia jadi moden dah. Moden ni jadi lain lah sikit. Nah, ni lain. Mafhum tu ada. Mafhum daripada apa hak Syekh Daud Fatani sebut dalam kitab Muniyatul Musalli tu ada. Tapi mantuk dia, ibarat dia tak sama dah. Nah, sama je lah. Itu ni.
Apa kita kata kan? Nah, bermula rukun iman itu ialah 6 perkara. Tu ayat lama tu. Nah, ayat baru rukun iman 6 perkara. Ayat lain sikit. Nah, ayat lama bermula rukun iman itu ialah 6 perkara. Jadi orang reti bila sebut kata bermula ni kan mubtada. Nah, ialah 6 perkara tu jadi khabar. Tu orang panggil ikut cara tata bahasa Arab. Nah, dah bila rukun iman 6 perkara senyap situ. Tak ada bunyi lah bermula berapa tu. Jadi susunan ayat tu jadi modern. Hak tu lah ya, benda sama aja. Baik. Kata dianya di kulit kitab, inilah kitab yang bernama Munyatul Musalli. Hak depan kita ni kata dia inilah isim isyarat. Tiap-tiap isim isyarat berhajat kepada musyarun ilaih. Mana musyarun ilaih dia? Beberapa lembaran kertas yang berada di hadapan kita ni. Beberapa lembaran kertas yang berada di hadapan kita ni ialah kitab. Yang bernama, yang diletak nama. Kalau tak ada letak nama, orang tak panggil lah dia kitab Munyatul Musalli. Letak nama tu lah ada nama. Letak nama berapa? Munyatul Musalli. Munyatul Musalli. Letak nama kitab nak mudah kita ni pergi beli di kedai. Kalau tak letak nama payah. Pergi kedai, tanya tukang kedai, saya nak cari kitab Ahad Malik Isnin. Ada jual ada kitab Ahad Malik Isnin. Pening tu kedai. Mari mana pula kitab Ahad Malik Isnin? Kitab apa? Kitab Ahad Malik Isnin Masjid Limbungan. Pak sudah tak dapat nak beli kitab. Jadi letak nama nak mudah. Hak kita naknya isi dalam kitab ni. Tapi letak nama tu munasabah dah. Munyatul Musalli makna cita-cita. Hemah bagi orang yang sembahyang. Maka kita orang hak sembahyang kena ada hemah dia. Jangan sembahyang kita sejak daripada budak sampailah kita tua, tangga yang sama. Tangga sama. Supaya tulah. Budak-budak sembahyang cara dia. Murrusabi. Perintah anakmu umur 7 tahun tu bisalah dengan sembahyang. Maka umur 7 tahun sembahyang cara umur 7 tahun. Orang sembahyang umur 10 tahun, cara orang sembahyang umur 10 tahun. Orang umur 20 tahun, cara sembahyang orang umur 20 tahun. Orang umur 40 pun sembahyang cara umur 40. Tiba-tiba umur 50, sembahyang serupa dengan cara umur 7 tahun lagi. Orang ni tak ada cita-cita. Padahal sembahyang ni khijab besar. Bukan khijab main-main. Ni sehari semalam 5 kali sehari. Menempati 50 waktu pada asal difardukan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Bukan kita seorang kena sembahyang, bahkan kena suruh anak isteri kita, keluarga kita sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir 'alaiha, nahnu narzuqukum. Apa dalam Quran sebut? Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintah olehmu akan keluarga kamu tu dengan sembahyang. Tak boleh kita seorang mari sembahyang. Anak bini tak sembahyang tak boleh. Kita kena sembahyang, anak isteri pun kena sembahyang. Dah apa orang panggil cita-cita orang yang sembahyang? Cita-cita yang paling tinggi. Masa kita budak-budak masuk sekolah kebangsaan kan. Mula-mula cikgu nak ta'aruf, nak kenal diri. Awak nama apa? Nama saya Qadir. Daripada mana Kapuasa? Sungai Udan. Apa cita-cita awak besar esok? Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi engineer. Saya nak jadi macam-macam. Banyak. Hak paling awak nak jadi sekali? Saya nak jadi ahli saintis lah cikgu. Tinggi-tinggi. Cita-cita ni benda hak paling tinggi. Benda hak kita nak gapai, tapi jauh lagi. Apa cita-cita orang sembahyang? Hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Anallahu la ilaha illa ana.
wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tak ada Tuhan selain daripada aku, yakni aku saja Tuhan sebenar. Nah, wa'budni, dan jadi hambalah hanya pada aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan semayang bagi ingat kepada aku. Nah, maka orang yang semayang dak ingat Tuhan bermakna belum capai cita-cita dalam semayang. Ada itu ni. Belum capai cita-cita dalam semayang. Hatta walaupun akak takbir dia usaha nak ingat pada Tuhan. Nah, Allahu Akbar, Allah. Dak ingat Tuhan. Ai semayang tak ambil tadi. Ketuk pakai takbar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Saya ustaz khusyuk dalam semayang. Saya ingat pada Allah. Semayang ambil tak? Dok. Tak panggil khusyuk gitu. Mayang tu sah. Tak sah sejak di awal lagi. Nah, sejak daripada awal lagi tak sah. Usahakan nak khusyuk. Usahakan nak dapat hakikat. Syariat pun tak betul. Itu ni. Mesti nak gapai hakikat daripada jalanan syariat yang benar. Maka sebab tu kitab Muniyatul Musalli Munasabah. Nah, dia cerita orang panggil zahir syariat semaya, batin hakikat semaya. Comel. Nah, dan hak kita naknya gapo? Batin hakikat semaya itu. Mana? Ingat Tuhan. Nah, ke hati kita lalai ke daripada ingat kepada Allah. Nah, dalam semaya, luar semaya sama. Mana sama? Sama-sama tak ingat Tuhan. Bila ingat Tuhan? Tak ada hajat nak semaya hajat. Baru ingat. Tu pun bila? Tak sujud hoklah sekali kena lama dia kata. Nah, kalau tu imam semaya hajat tak sujud lama marah dia. Ustaz apa semaya hajat sujud akhir tak sujud lama. Kita nak minta tak boleh dengan Tuhan. Nah, buat apa? Dia ingat Tuhan time hajat je. Nah, time gini ingat tak pada Allah? Tak ingat. Nah, ini orang panggil hati kita. Sebab tu hati orang comel ni, hati orang yang paling bersih ialah di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Hatinya sama. Nah, apa sama? Ingat pada Allah dalam semaya, luar semaya pun ingat pada Allah. Mana? Pada makna maqam baqa, pada pangkat siddiq, istiwa'uz zahir wal batin. Sama seluar dalam. Bukan seluar dalam, luar dan dalam. Seluar dalam cak boyong ngakak krokodil tu. Ni. Luar dan dalam sama. Nah, kita luar dalam tak sama kan? Nah, luar pakai jubah, luar pakai serban besar baku. Ni. Janggut panjang. Nah, ni wasbah tangan. Nah, tapi dalam hati tak sebersih kopiah serban jubah kita pakai. Dalam hati tak bening sebagaimana orang panggil heningnya tengok orang pakai jubah serban. Nah, dalam hati kita kotor dengan segala area ardal masih wallah, cema-cema duniawi selain daripada Allah. Nah, maka semayanglah alat yang besar, syariat yang besar untuk cuci hati. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, sesungguhnya berjaya orang yang menyucikan hati. Nah, bagaimana? Wa dzakara asma rabbih, dia sebut zikir pada Allah, sama ada zikir jahrin ku nafah mulut atau zikir sirrin ku nafah hidung dengan makna tanaffas. Ni. Dua-dua. Nah, tu orang panggil apa? Orang panggil alat nak cuci hati. Fasalla, dan dia dirikan sembahyang. Maka sebab tu cita-cita orang yang sembahyang ialah untuk hati ini sampai ke hadratillah. Nah, untuk hati kita tenang di hadratillah. Nah, sebagaimana sahabat mula dalam peperangan bila kena anak panah di pohon di betih baik. Nah, bila time masa dia boleh orang panggil nak cabut anak panah lekat di betih di pohon, dia kata cabutlah masa aku akad takbir sembahyang. Allah. Kenapa? Bila dia Allahu Akbar, raib dia daripada diri dia sendiri. Tak ada usah kena ingat kau nasi kau kapung kata ni. Air teh obeng kopi radi. Diri dia pun dia tak ingat. Time tu cabut anak panah tak rasa sakit apa. Banyak kita baca kisah-kisah para wali Allah kan.
Kisah-kisah salafun as-salih. Nah, dia semaya, jatuh dia, runtuh rumah, bakar rumah. Nah, orang di luar ni berkalut. Nah, nak selamatkan rumah dia, simbol api, dia tenang duduk semaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Guana kalut molek ni. Terbakar dah rumah. Hebat. Nah, hati orang ni baqa billah. Kekal dengan Allah. Atau orang panggil cita-cita orang semaya. Dah kalau orang tu tak semaya, ada jalan nak dapat maqam baqa dengan Allah. Tak ada jalan. Nah, okey ada orang yang tak semaya. Dia kata dia salatul daim. Semayang berkekalan. Mana hati dia ingat semua ke Tuhan. Nah, jadi orang yang semayang di masjid ni orang yang tak ingat lagi ke Tuhan. Dia ingat dah ke Tuhan. Sebab tu dia relax maghrib-maghrib duduk kedai kopi, sakok minum kopi. Nah, orang pakak pergi masjid ramai-ramai, dia relax. Nah, orang tanya mana tak haji, tak pergi masjid. Saya semayang dah. Mana? Minum kopi pun semayang. Nah, makan roti canai pun semayang. Saya berok pun semayang. Saya berjalan pun semayang. Kenapa? Karena hati saya senantiasa ingat pada Allah. Ya ke? Nipu. Bohong. Belawak. Nah, belawak pakai tadahi. Nak ayat weh. Nah, bagaimana boleh hati ingat semua Tuhan semaya dak? Sedangkan kita hak semaya pun hati tak ingat Tuhan. Nah, Nabi kata laisa kulli musalli musalliyin musalli. Bukan tiap-tiap orang yang semaya tu semaya. Dah ada juga orang yang zahirnya semaya tapi batin dia tak semaya. Nah, maka sebab tu zahir batin kena seiring berjalan. Nah, kena seiring berjalan. Maka sebab tu kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Fatani kita hipung dua-dua tadi. Nah, hipung dua-dua tadi. Tengok. Muniyatul Musalli, nah, nama kitab dia yang melengkapi sifat bagi kitab ni. Yang melengkapi, yang terlekat di dia ni. Nah, bila kita belak baca muzakarah ni, ada melengkapi akan masailad durari wal ali. Melengkapi di dalam kitab Muniyatul Musalli ni segala masalah-masalah. Nah, yang diserupa dengan masalah tu dengan permata-permata. Nah, durari jamak daripada durrah. Permata. Permata yang bernilai. Wal ali permata lu'lu'. Nah, wal ali segala permata lu'lu'. Maknanya hak benda ada dalam kitab Muniyatul Musalli ni kalau ibarat benda yang berharga di hadapan mata kita seumpama intai belia dah nak ayat. Walaupun kecil sebutir mahal. Nah, intai belia mahal tak? Mahal, kecil ya. Mahal tak? Mahal. Halu ya. Berapa kilo ya timbang? Tapi mahal. Nah, sebiji berlian, sebiji emas yang kecil halus gini dengan satu lori batu kota, mana mahal? Mana mahal? Mahal emas kecil, mahal batu inta belia permata kecil. Nah, batu kota selori, murah boleh beli lagi. Tapi emas ni Allah, 2, 3, 4 lori. Nah, batu kota baru sama dengan sebiji inta belia. Baru sama harga dengan sebiji emas yang kecil. Mahalnya orang panggil emas inta belia ni. Walau sama-sama batu. Nah, bapa yang mahal sangat inta belia. Kau inta belia kita beli mahal tu boleh buat bega. Nah, boleh buat gola, nyayu, nyinggir. Masak boleh? Tak boleh. Tapi mahal, bernilai, berharga. Supaya tu masalah yang disebut dalam kitab Muniyatul Musalli mahal ni. Mahal. Berharga. Serupa dengan batu lu'lu' lah. Serupa dengan batu permata intan belian lah. Ada kata ni. Tengok. Tiba-tiba mengeping setara kan ni rasa tak berasa lagi. Cerita kata batu permata mahal lah ada dalam kitab ni. Dia gitu ya. Nah, sepatutnya bila ulama ngeping gini ngeping iklan. Camping kita begini sekali kita beliau mata-mata ni.
Nah tu ni. Aku nak. Makna nak tahu hemoh kita mengaji. Nah, bukan ada masa buka kulit kitab ya. Nah ni. Patu bila pula ada nanti khatam kitab. Dak. Nak orang panggil rebut. Nah, masalah yang diserupakan dengan seumpama batu permata yang megah-megah, yang maha-maha ni, luk-luk ni. Nah, intan belian ni. Tu nak kita hemoh. Nah, bahkan lebih mahal daripada intan belian. Mahal daripada batu permata. Mahal daripada emas. Kenapa? Dengan sebab kita belajar kitab Muniyatul Musalli, semaya kita sah. Semaya kita makbul indallah. Tak besar. Besar. Nak ada ni. Apa tak besar? Nah, semaya Imaduddin. Tiang agama. Nak ada ni. Tu ra'su amril Islam Nabi sebut. Semaya ni kepala bagi segala kerja Islam. Nah, kalau takbir pecah halkung sekalipun. Nah, semangat ni. Letak stiker saya nak ke Islam, saya cinta ke Islam. Semayang dah. Tak jadi kerja. Nah, mesti kena semayang. Besar. Tu. Bahkan awal yang akan disoal di pada mahsyar akhirat kelak ialah tentang semayang kita. Semaya kita. Allah. Itu ni dunia sebuti tak ada harga di sisi Allah. Bahkan Nabi kata kalau semaya jemaah subuh 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada kita dapat dunia dan segala isi dunia hak kita sorang. Hak kita sorang dunia kita dapat. Seluruh tanah dalam Melaka, dalam Malaysia, dalam Indonesia, dalam Rusia, dalam mana-mana negara pun, baik laut, baik darat, geran tanah nama kita sorang. Segala isi kandungan galia bumi hak kita juga. Takdir kata dapat setara tu pun sebutir dunia ni hak kita sorang, lebih baik semaya 2 rakaat jemaah subuh. Allah. Dah? Besar. Dah nak dapat lebih baik semaya jemaah, lebih baik semaya, nak lebih baik semaya duha, lebih baik semaya tahajud, itu mesti dengan ilmu. Macam ni, tak dapat tidak mesti dengan ilmu. Tu. B. Karangan siapa ni? Orang panggil Muniyatul Musalli ni. Karangan al-alim. Orang yang bersifat dengan ilmu. Tu alim. Manittasafa bi'ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Kita ni kan bukan orang alim kan? Dalilnya ilmu kita tu tak bersifat dengan kita. Mana? Ilmu ni duk kita. Kalau hari ni ada orang curi kitab hamba, tak main ngajar dah hari ni. Nak tolong tak ada tengok kitab tak ada. Ada orang mari curi kitab. Cuti malam ni ngajar. Cuti terus. Berapa? Kitab tak ada, terbakar. Tutup pondok terus. Berapa? Ilmu duk kitab. Bukan orang alim lagi. Orang alim ni ilmu duk di zat. Dia bersifat dengan ilmu. Al-alim mana-mana tasafa bi ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Allah. Itu ni. Bapa tu ilmu dia mengaji supa juga, dalam kitab juga, dengan guru juga. Tapi lebihnya orang alim ni kerana ilmu yang dia belajar, dia beramal. Hasil daripada beramal tu bersifat dengan diri dia. Okay? Kita mengaji banyak kan? Dobik tu menerak kalau di pondok. Kalau ngaji pondok dobik tu menerak siap. Menerak. Rajinnya dobik kitab ni. Tapi beramal ke tak? Dah. Klik pondok duk gulu rokok. Duk buah, duk relax, duk buah benda kosong. Tak bersifat dengan ilmu. Ulama dulu dah. Dia ngaji serta dengan amal. Ngaji sikit beramal tu Allah kira. Tok kenali zaman dia kecil ngaji dulu. Kata ni. Kecil-kecil lagi masuk pondok. Tok guru tok wi yang ngaji hak tinggi-tinggi. Ngaji alih betul. Ngaji alih betul. Ngaji alih betul. Pas lebih pada tu, tolong jual kacang tok guru ke anak-anak pondok, tok pakai pondok, satri pondok. Jual kacang.
Ha? Supik 20 sen, 3 supik 50 sen. Supik 20 sen, 3 supik 50 sen. Jual tu. Duk keliling pondok. Akhirnya tok guru dia naik ke Mekah. Allah menangis nak ikut tok guru pergi ke Mekah. Tok kenali zaman kecil dulu. Tok guru kata mu ni kecil lagi awak Yusuf. Duk pondok lah ngaji dengan abang-abang. Allah nak pergi ikut tok guru juga. Nah, pas tok guru kata mana? Mu amallah ilmu hak mu ngaji tu. Nah, bila tok guru dia naik kapal layar pergi pas Mekah, tok kenali ni wak amal sungguh. Gapo amal hak dia ngaji? Nah, supik 20 sen. Nah tu ni, 3 supik 50 sen. Duk ulah tu. Supik 20 sen, 3 supik 50 sen. Supik-supik ni tahu dak? Plastik. Speket. Duk tu pada ngangur habis tu. Nata apa supik ni ustaz? Ada tu ni. Supik-supik ni speket kecil tu kacang. Nah, speket 20 sen. 3 paket 50 sen. Duk ulah tu. Akhir-akhirnya tok kenali siapa ke Mekah dulu. Dia siapa ke Mekah dulu. Tok guru siapa ke Jeddah. Tengok. Habis Yusuf mari mana? Mari dengan siapa? Mari dengan apa? Tahu tak tahu tok guru. Nah, duk jalan-jalan bela-bela jual kacang tok guru tu. Nah, supik 20 sen, 3 supik 50 sen. Kakak-lakak siapa Mekah. Tengok. Nah, orang beramal dengan ilmu lain. Nah tu ni. Bukan apa kita ilmu banyak tak usah kira. Kitab tu, kitab ni. Nah, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah isya, macam-macam kuliah. Nah, tapi beramal dak rajin. Nah, berat. Na'udzubillah min zalik. Nah, ni tak jauh. Nah, bimbang takut ilmu kita tu jadi ilmu yang tidak nafi'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ni ilmu yang bermanfaat ni maknanya ilmu tu dia beramal. Nah, walau sikit pun dia beramal. Siapa dia yang alim, yang bersifat dengan ilmu, iaitu al-alim ni. Nah, Tuan Syekh. Tuan Syekh, Sayyidi Syekh. Nah gitu. Nah, itu ni, Tuan Syekh Daud bin Abdullah. Nah, itu nama dia. Tok Syekh Daud. Nah, kata setengah ulama dia ni keturunan Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kata setengah ulama dia keturunan Abbas radhiyallahu anhu. Keturunan Al-Abbasi. Kata setengah pula ulama dak dia keturunan Sayyid Ali Nurul Alam. Nah, julujugi lagi orang panggil nasab dia sampai kepada Syekh Jumadil Kubra. Sampai lagi kepada Syekh Sayyid Azamatul Khan Al-Husaini. Mana masih lagi orang panggil Ahlil Bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berlaku pada setengah qil kata. Nah, berlaku pada satu qil, satu pendapatan ulamanya, Syekh Daud Fatani ni masih daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau takdir kata bukan zuriat pun, dia tetap ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahlil bait pada maqam puji kullu mukminin taqiyan. Tiap-tiap orang mukmin yang perangkap dia tu takwa Allah dia sangat tinggi. Nah, ni, dia bukan zuriat, dia Salman Al-Farisi, dia Bilal bin Rabah. Nah, tapi Nabi kata Bilal min ahli baiti, Salman min ahli baiti. Bila Salman dengan Bilal ni anak Sayyidatuna Fatimah. Nah, bukan anak Sayyidina Fatimah, tapi Nabi kata keluarga Nabi. Ni dalil kata keluarga ni umum. Nah, umum. Mana? Umum. Hingga ulama bahas keluarga nanti gilah selawat kat orang. Tubik tiga makam. Pada makam doa lain, pada makam puji lain, pada makam zakat lain. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita berlaku di atas satu qil, Syekh Daud ni masih lagi zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kabilah Azamatul Khan Al-Husaini. Nah, Allah. Tengok. Al-Fattani yang dibangsakan pada negeri Fattani. Nah, siapa dia orang yang mula-mula panggil Syekh Daud Fattani? Nah, dengan Syekh Daud Fattani ni, nah, sultan bagi negeri Fattani Darussalam.
Mula-mula dia naik ke Mekah, nanti ni siapa-siapa di Judah, dia tanya mana Syekh Daud Fatani. Nanti ni kalau sebut Syekh Daud orang tak kenal. Muka Daud banyak. Nah, po kita lah kampung kita banyak nama Daud kan. Daud gigi jonge. Nah, Daud jubu tonggek, Daud kedekut bakir, macam-macam Daud. Jadi nak wicet ni ada gelar dia. Nah, oleh kerana Syekh Daud Fatani ni asal negeri Fatani. Nah, kelahiran Fatani. Nah, masa umur 18-nya kerajaan Asia mari serai orang panggil tanah Fatani. Dulunya Patani. Patani maknanya negeri yang banyak fitnah. Nah itu ni. Lalu Syekh Daud ubah panggil Patani ya. Nanti banyak fitnah. Nah, ubah nama ke apa? Fatani. Apa? Negeri orang yang banyak cerdik. Berkat doa panggil Fatani, memang ramai orang cerdik bijak laksana di Fatani. Nah, tutup guru tua pondok banyak, babo. Kalau di Fatani dia panggil babo. Nah, babo ni makna abah lah, ayah. Kalau di Indonesia dia panggil kiai ni. Kalau di Fatani dia panggil babo. Aling. Ramai aling. Lebih-lebih lagi keturunan tok benda daya. Nah, dia boleh orang panggil mustajab doa pada malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Taala mustajab doa dia 7 keturunan dia jadi ulama besar-besar belaka. Nah, tu nak ayat kata orang negeri Fatani. Berkatnya kita sebut nama baik-baik kau orang ni. Nah, dah berapa Fatani tak merdeka lagi sampai sekarang. Kita panggil tani dah. Kita panggil tani. Asal mana? Asal tani. Nah itu ni, asal negeri mana? Asal tani, Patani. Kita panggil Patani, banyak fitnah. Nah, batu je duk fitnah hak mak situ tu. Hak Syekh Daud sungguh panggil Fatani. Nah, negeri orang yang banyak cerdik. Tu doa. Nah itu ni, doa. Sebab tu panggil nama hak comel-comel ni doa. Nah, jangan duk panggil nama hak tak comel kau orang. Kerana doa. Nah itu ni, kalau kita panggil nama tak comel kau orang, nah, memang dia akan jadi tak comel. Dengan sebab apa? Kita duk panggil dia dengan nama tak comel. Nah, ketok. Nah, muka hidungnya ketok. Itu ni. Ketok. Nah, patut panggil comel. Macung. Ni. Tak macung. Dah hidung dia ustaz. Nanti mati seksa. Nah, jadi ahli syurga. Hidung macung. Lebih pada nyakut baju Syahrukh Khan lagi. Nah, semak jatak lebih pada Syahrukh Khan lagi. Nah, itu ni. Panggil nama comel-comel. Fatani. Daripada umur dia 18 bila kerajaan Asia serai. Nah, Fatani untuk rapah jajah takluk Fatani ni asalnya bawah Kelantan. Nah, wilayah dia tu bawah jajah takluk Kelantan. Nah, maka bila umur 18 tahun kerajaan Asia mari serai orang panggil Fatani nak rapah kerajaan Islam. Maka berpindahlah Syekh Daud Fatani masa tu kecil lagi umur 18. Pindah daripada Fatani pergi ke Pulau Duyung. Nah, di Terengganu. Menuntut ilmu di situ. Nah, di Tani tu ngaji dah dengan pak saudara dia nama Syekh Safiyuddin. Nah, Syekh Faqih Ali bin Safiyuddin, pengarang bagi kitab Tarikhul Fatani, sejarah Fatani. Nah, yang mana Syekh Daud Fatani pula gi orang panggil buat taklik pada kitab Tarikhul Fatani. Pak saudara dia sendiri orang alim dah. Ni. Syekh Faqih Ali bin Safiyuddin Al-Abbasi. Nah, sejak kecil tu orang panggil orang ni orang comel dah. Budak-budak lain duk main bola. Nah, duk main permainan kanak-kanak. Dianya banyak duduk tafakur. Duk sorang diri nampak macam duk memikir. Nah, duk merenung-renung. Nah, siapa satu orang ulama daripada Hadral Maut Yaman. Nah, nama Syekh Al-Jarumi. Dia tengok pada Syekh Daud Fatani ni, budak ni boleh jadi bintang ni, boleh jadi bulan ni, boleh jadi matahari ni pada ahli negeri Fatani. Dengan sebab berkat doa orang alim, memang bintang, bulan dan matahari sungguh Syekh Daud Fatani. Nah, kira lepas daripada dia belajar di Pulau Duyung Terengganu, dia naik sambung belajar di negeri Aceh Darussalam. Nah, negeri Aceh Darussalam. Duk 2 tahun denu naik ke Mekah. Ngaji di Mekah. Aling.
Nah itu ni, alim sahabat seperguruan dengan dia Syekh Abdul Somad Falimbani. Pengarah kitab Syarus Salikin, Hidayatus Salikin tu. Syekh Abdul Somad Falimbani. 3 kali Syekh Daud Fatani ni turun ke negeri Jawi sejak dia duduk bermukim di Mekah. Turun buat gapo? Turun gi jihad fi sabilillah lawan kapisia honok rapah. Wilayah Fatani Darussalam. Tengok ulama. Hidup dia belajar, mengajar, menulis kitab jihad fi sabilillah. Hebat. Ngaji. Pas jadi ulama mengajar. Lepas tu mengarang kitab 120 buah kitab ya karang. Banyak. Durus Samin. Bughiyatul Tullab. Apa lagi? Dhiyaul Murid. Bahjatul Muhtadin. Kau tak ingat dah. Banyak. 120. 120 kitab tulis. Hingga Syekh Daud Fatani ni tak pernah berkahwin. Hebat. Tahu ada ulama. Mari orang sekarang dia kata Syekh Daud Fatani. Kata ni, dah alim. Dia alim Maulana dia ni. Kata ni. Dia hak alim. Dia hak ngaji di India, Pakistan, di Mesir, Baghdad, Jordan ni. Maulana. Berapa kitab mu tulis? Zaman dia tak ada Google. Bukan Syekh Daud Fatani menulis kitab sambil-sambil menerak depan internet, depan laptop. Pokok sebatang mulut. Kata ni. Ada. Itu ni. Hebat ni. Sampai tak sempat berkahwin saat mati dia. Sebab tu dia tak ada keturunan. Tak ada keturunan ni. Kalau mari orang daripada Fatani kata saya ni keturunan Syekh Daud Fatani, peng tapak lalu situ. Atau menipu, mengatas darat menipu dia tu ni. Bila masa Syekh Daud Fatani dia menikahnya. Dia 4 orang adik-beradik. Tu ni. Adik dia Wan Abdul Qadir, Wan Abdul Rashid dengan Wan Idris. 3 orang adik-beradik. Bila dia mati, pusaka dia turun kepada adik-beradik dia. Pada Abdul Qadir dan Wan Idris. Wan Abdul Rashid berahi gemar rehlah dakwah keluar. Tu ni. Keluar bukan 4 hari 3 bulan 4 bulan dak selama-lama tak kelik-kelik pas Mekah. Keluar sama-sama. Hijrah sama-sama. Tengok. Tu ni. Hebat. Ulama dulu. Tu ni bukan apa kita nak boleh mari Melaka ni kena bayar duit, tak bayar duit, tak mari. Dak mari. Terus ustaz telefon kat ustaz. Ustaz mai ngajar masjid kita. Tapi duit tu minta dengan Allah Taala lah. Akhirat kelak tobat tak mari. Siapa? Hamba. Tu ni. Hamba diri, tak kata orang lain dah. Tak mari. Pandai-pandai minta dengan Tuhan. Mengaku jalan kaki ni. Mari dengan utah. Jawab selalu. Orang dulu dah lillah ngerti dia buat kerja. Dalilnya berkat dia orang panggil lillahi ta'ala menulis kitab mengajar berapa? Sampai sekarang nama dia disebut-sebut. Sampai sekarang kitab dia kita duk baca. Ini tanda berkatnya Syekh Daud Fatani dan ulama-ulama dulu. Mana ada dia tulis PhD? Tak ada. Dia tak tulis. Pakak dia PhD, Hons ke Master MA, PhD, XYZ kau tak ada. Ada ni. Syekh Daud Fatani gitu je. Tu pun orang letak nama Syekh. Setengah kitab tak ada nama tu. Aling ni Syekh Daud Fatani. Aling menghimpun segala ilmu ada pada dia. Bersibuk dengan agama Allah, siapa tak sempat nak fikir tentang nafsu dia nak menikah. Seumpama juga Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mati meninggal dia umur 40. Tak sempat nikah ke? Kalau tengok karangan dia seolah-olahnya mati hidup dia ni umur 100 lebih. Beratus karangan dia berjilid-jilid tebal-tebal. Tengok ulama dulu buat jasa pada agama. Mari kita lah ni lekeh ulama. Ulama pun tak maksum ke? Ulama apa kita? Sedap. Memanglah ulama tak maksum. Memang ulama ni bukannya nabi. Tapi hemoh dia dalam dalam agama. Tengok pengorbanan dia dalam agama. Sahabat dia Syekh Abdul Somad Falimbani tak wafat di Palembang. Tak mati di kampung asal Palembang. Mati mana? Mati di Tani.
Nah, mati di daerah Cenok, wilayah Senggara. Gi ziarah makam Syekh Abdul Samad Falimbani. Nah, ada besar dalam karangan ilmu tasawuf dia. Untuk kita orang Jawi dulu. Zaman dia tak ada kamus, tak ada Google, tak ada internet, tapi dia boleh karya kitab terjemuh daripada Arab pada Melayu untuk kita anak bangsa Jawi hak buta Arab, hak tak pandai bahasa Arab. Hak kurang mengerti dalam bahasa Arab. Ni jasa dia buat pada kita ni. Maka kita kena terima kasih. Nah, jangan duk lekeh, jangan. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak terima kasih dia pada manusia, maka dia tidak syukur pada Allah Taala. Tak syukur, orang panggil tak syukur. Nah, itu ni. Lekeh orang ngaji pondok. Ngaji apa kita? Ngaji mana pondok? Pondok ngaji apa? Niatul Musalli. Niatul Musalli dah. Saya ngaji Sahihul Bukhari. Hebat dia. Dak itu ni. Ya Sahihul Bukhari ulama juga. Dak itu ni. Tapi ilmu ni dia ada peringkat dia. Di pondok dia tak ngaji Sahih Bukhari selalu. No, dia mengaji kitab halu-halu. Matan Jurumiyah, Matan Bina, Matan Ummul Barahing, Matan Zubak. Ngaji halu-halu. 10 tahun pondok tak jumpa lagi Sahih Bukhari. Baru boleh masuk kitab Fathul Wahhab. Karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lama ngaji. Data-data kita ngaji Mesir, celuk sikit di Mekah, balik-balik lekeh orang ngaji pondok. Nah, dia kata orang pondok ni ialah orang sunnah yang meninggalkan sunnah. Apa? Cakap sikit qala syaikhi. Nah, qala al-kitabi, qala ustazi. Selalu kitab syekh ustaz, kitab syekh ustaz. Tambah gitu. Kita nak qala nabi. Kata ni. Qala rasul. Ning baru ahli sunnah yang memperhidupkan sunnah. Ada syekh kecek gitu tu. Nah, kalau dengar lagu tu tak usah ngaji ya. Nah, dak berkat orang panggil. Nah, lekeh ilmu orang ni tanda kita tu takabur. Bapa mu sore kau baca Sahihul Bukhari. Kita ngaji Mesir, ulama-ulama Azhar, syarah, masyayikhuna fil Azhar, baca sunnah sitah rilek-rilek. Nah, tak ada pun duk lekeh ulama lain duk baca kitab Syarah Sawi, kitab nipi-nipi, surah-surah, muqaddimah surah bagi Imam Sanusi nipi. Tak ada pun syekh kita hok baca Sahih Bukhari lekeh, syekh hok baca kitab nipi halu. Tak ada. Semua ilmu dia junjung atas kepala. Ulama tu baru ulama. Kalau mari hok duk lekeh-lekeh, nah, ngaji pondok ni orang panggil ulama, pondok ni orang panggil ulama ahli sunnah yang meninggalkan sunnah. Tak sah. Nah, walaupun dia bawa ahli sunnah pun, tapi tak ada kurang berkat sikit. Bapa? Dia lekeh ilmu orang. Nah, berapa karangan dia? Hak dia tulis tu pun hak copy paste. Nah, hak anak murid ngaji di Mesir bawah yayasan dia, atas email kod dalam internet, siapa kepada orang-orang hak kerja di yayasan dia, tulis balik, tarik balik, pok letak nama dia depan. Jadi karangan dia. Senin nulis kitab lagu tu. Ambo nak duk goyang kaki, goyang punggung makan nasi daging, tiba-tiba tu ambil nama kita. Bila masa kita nulis, tak berkat orang lain ni. Tipu banyak, jual kitab nak buat nego. Ulama dulu dak. Nanti ni tulis kitab bukan nak buat nego, lillahi taala, untuk bagi kita cerah dalam agama. Beza. Nanti ni sebab tu berkat. Nah, kita tak ambil kitab profesor tu. Nah, kita tak ambil kitab syekh tu. Wak ngaji, wak teks pengajian kita di pondok-pondok, di surau-surau, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid. Tetap kita ambil kitab-kitab lagu ni. Kenapa? Karena berkat. Ini tanda keberkatan dia. Tengok. Tu orang panggil sedikit sebanyak biar kita kenal juga ulama ni. Nah, tempat kita tak buat dah majlis haul. Nah, kalau di tempat orang lain di Indonesia, masih lagi buat majlis haul. Nah, cerita tentang guru dia di sini ni. Nah, pendidikannya setara mana, ibadat setara mana, bagaimana akhlak dia. Nak bagi kita ni jadi cinta pada ulama, kasih pada ulama, nak contohi ulama. Karena ulama ni ahli keluarga Nabi yang makan pusaka ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita dah ada ni. Ada apa orang panggil melodi ke gapo hok dalam TV tu, meletup. Nah, bukan duk cerita manaqib ulama, nah, biografi ulama, apa-apa artis berak pun masuk dalam meletup.
Nah, artis kecil-kecil pun masuk dalam meletup. Oh, jadi kita tahu habis cerita artis. Anak-anak kecil besar ni tahulah kau ni. Nah, nama gapo Zizan Maharaja Mega. Boleh jawab lalu. Nah, nombor IC boleh sebut kadang-kadang. Oh, makrifahnya dia pada artis. Nah, bak tu anak-anak kita jadi pak artis, terkinja. Nah, kecil-kecil nak masuk bintang kecil. Nah, tak sepak bintang kecil nanti no besar sikit akademik Fantasia. Tak ada masa kita remaja pun tak apa. Tua-tua apa kita begini pun dah lagi ni. Nah, gigi mah tak ada sebelah. Nah, ada ni kilauan emas otai masih berbisa. Sepak lagi jangan bimbang. Tepak kita hidup budaya tu. Budaya ulama tak hidup. Nah, bila orang buat majlis haul, bid'ah. Nah, buat majlis maulid bid'ah. Habis semua bid'ah. Nah, padahal nak cerita tentang orang-orang hebat-hebat di sisi Allah Taala. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa? Ni sahabat-sahabat Nabi, bapak-bapak pembesar aulia illah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Nah, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, duk cerita manaqib sahabat. Nah, hilyatil aulia. Nah, tanzilur rahmah. Patut kita kena hidup budaya tu. Tak usah dengarlah orang hok kata, Nabi tak buat sesak lah macam-macam. Nak kira hok Nabi tak buat Muharram tak ada. Nah, kalender hijrah ni bukan Muharram, kalender hijrah, takwim hijrah Nabi tak buat. Mana ada zaman Nabi keluar takwim hijrah daripada kerajaan Rasulullah Madinatul Munawwarah. Ada? Tak ada. Bila tu takwim hijrah ni? Zaman Sayyidina Umar. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari jumpa Sayyidina Umar kata, susah Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, susah. Nah, surat KJR ni banyak sangat. Tarikhnya Rabiul Awal ni 12 Rabiul Awal ni 13 Rabiul Awal. Ni 13 Rabiul Awal juga. Tahun bila tak tahu. Nah, hak adanya tahun gajah so ya. Nah, tahun gajah so. Tahun lain tak ada dah orang kenal. Nah, molek kita kena buat tahun kita orang Islam ni baru boleh cam. Nah, surat ni tahun bila, tahun ke berapa hijrah. Nah, 1 hijrah ke 2 hijrah. Sayyidina Umar mesyuarat dengan sahabat. Sahabat katanya sahabat Sayyidina Utsman kata kita ambil hak tarikh Nabi lahir lah. Nah, kerana Nabi lahir ni berkat besar. Kalau tanpa Nabi, maka tak ada semayang 5 waktu. Tak ada Quran. Tak ada kita kena akhlak mulia. Nah, segala syariat Allah Ta'ala ni kita tak akan dapat kenal. Melainkan kerana bila Nabi lahir itulah. Kita kira tahun Islam sejak Nabi lahir. Setengah kata tak. Nah, Nabi lahir tu Nabi lahir lah. Nah, tapi bila turun wahyu, nuzulul Quran. Kita ambil tarikh tu. Kata setengah pula hijrah lah ya Amirul Mukminin. Nah, kerana bila hijrah tu barulah orang panggil Islam ni semakin kuat. Ada kerajaan di Madinatul Munawwarah, di Yathrib. Ni. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sokong. Jadi start situ kalender hijrah. Nah, dah kalau kata Nabi tak buat tu bid'ah, dolalah kat sesat masuk neraka, tak usah pakai kalender hijrah. Nah, kerana Nabi tak ada kalender hijrah. Nah, ni. Jangan pakai kalender hijrah. Nah, ikut hak Nabi mula, tak ada tahun-tahun. Pakai sunyak gitu ya lalu ke mana-mana. Dak memang popok Wahabi ni lagu tu. Nah, siapa satu orang ulama dia ustaz dia. Kata ni. Di Penang tu. Dia kata kalaulah masa orang panggil doa awal tahun akhir tahun tu ada rancangan Doraemon, Pokemon, Power Rangers, Ultraman, saya rela tengok cerita Doraemon lagi daripada doa awal tahun akhir tahun. Saya tak rela masuk dengan aku kerana buat bid'ah ni. Doa akhir tahun awal tahun. Gila tak gila ustaz ni telepek kuda. Banyak dos sangat tu jadi gila gitu tu. Nah, ni orang rakyat molek masuk ahli IT tak ada apa-apa. Ni. Karuk tak karuk. Nah, jangan gitu. Itu ni. Jangan gitu. Nah, Al-Fattani yang dibangsakan pada negeri Fattani. Nah, lahir dia di Fattani. Nah, mendiami bermukim dia di Mekah dan wafat dia dikuburkan di perkuburan di Taif, di perkuburan Ma'la di sisi
Nah, moyang-moyang dia antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah, mulianya dia. Dak kata ni, Allah Allah Allah. Mulia bukan kerana tanah tepi ulama, tepi sahabat tidak. Memanglah kehidupan dia tu mulia dah. Maka mati tanah mana pun serupa orang mulia ni. Hak bimbang kita ni hak ibadat pun kurang, ilmu pun kurang, hati pun banyak lagi kota-kota tak ingat ke Tuhan. Hak ni hak kita bimbang. Mati mana tak apa. Ni tak apa. Ghafarallahu lahu. Mudah-mudahan mengampunlah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi Syekh Daud Fatani. Amin. Isim fi'il amal. Istajib doa'ana ya Allah. Kita doa pada Syekh Daud Fatani summa amin. Sebab tu bila kita dengar orang doa kebaikan pada kita, selalu dah kita kata amin. Minta Allah perkenankan orang panggil doa mulut orang ni. Kerana kita tak tahu doa siapa hak mustajab. Doa siapa hak mustajab. Boleh jadi dalam ramai-ramai kita ni ada orang panggil doa orang hak mustajab. Sebab tu semaya sunat hajat tu tidak disunatkan orang panggil berjemaah. Maka tiap hak semaya tak sunat berjemaah, tak sunat kita kata as-salatu jami'ah, ke as-salatu jami'ah tak sunat. Tidak kata nak semaya hajat ni, minta tu imam jadi tu imam lah. As-salatu jami'ah. Dah. Tak perlu. Kerana semaya sunat hajat tidak disunatkan berjemaah. Tapi nak jemaah boleh? Boleh. Kita dirikan atas husnuzan, sangka baik kita, boleh jadi ada mulut orang yang mustajab doa. Ni. Hak disuruhnya kita semaya hajat kita. Kita ada hajat, kita semaya hajat. Kerana Allah Ta'ala Maha dekat. Allah Ta'ala Maha mendengar. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan apa yang kita minta bukan dengan makna Tuhan tak tahu. Kenapa semaya hajat ni doa panjang-panjang ni? Kena doa panjang-panjang lah. Tak doa panjang-panjang kan Tuhan tak tahu pula. Gapo kita nak? Bahaya tu. Tu tak sah iman. Sebab tu iman, makrifat, tauhid ni sangat penting. Tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Quran, baik jihad, baik hijrah, baik apa semayang, kau Nabi akan mula dengan iman. La imana, la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Tengok. La salata liman la tahura lahu. Dan tidak ada semayang bagi orang yang tidak bersuci bagi dia. Ada ni. Nak cerita hak semayang. Wala dinan liman la salata lahu. Dan tak ada agama bagi orang yang tidak semayang bagi dia. Nabi nak cerita bab semayang, kena bersuci. Kalau tak bersuci walau dia semaya, dia ni tidak dihukumkan sembahyang, tak sah sejak di awal lagi. Maka bila tak dihukumkan semaya tak sah, maka hukum tak semaya. Walau nampak tunggim nerak sekalipun dia ni, orang panggil di sisi Allah tak semaya. Dah kalau tak semaya, ladinan, tak ada agama. Tapi belum tu Nabi kata la imana, tak ada iman dulu. Tengok. Nak ayat iman ni penting. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang beriman, nak tahu ke tak? Perniagaan hak boleh melepaskan daripada azab neraka yang sangat pedih. Tuhan nak kata jihad dengan harta dan diri. Tapi Tuhan kata tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tuhan mula dengan iman. Nak kata iman miftahul jannah. Anak kunci syurga. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu sifat 20 kata guru-guru, seumpama kita duduk berurusan gerai tanah syurga dengan Allah. Kerana orang yang masuk neraka takdirnya Allah tidak mengampuni dosa dia, na'udzubillah. Akan keluar balik daripada neraka. Kenapa? Karena ada iman sebesar zarah, sah ahli sunnah wal jamaah. Tuhan masukkan dalam syurga 10 kali lebih luas daripada dunia. Berarti ni besar-besar, bab akidah tu besar, bab iman tu besar.
Nah, batu orang yang ahli muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana takut, tapi kerana nak menyelamatkan iman. Dan Nabi sendiri hijrah pun bukan kerana diusir oleh kafir Quraisy. Bahkan kafir Quraisy nak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh nah. Siapa hantar orang panggil orang-orang hok diupuh. Siapa boleh tangkap Muhammad 100 ekor unta merah. Suriah apa? Sarakah ke apa dalam sirah cerita. Nabi hijrah ke Madinah apa? Kerana perintah Allah Ta'ala. Untuk membina binaan iman dalam jasad-jasad manusia. Kerana nak usaha di atas iman. Maka sebab tu khuruj, keluar daripada tanah air, keluar daripada rumah. Apa? Nak pergi buat hijrah Allah Ta'ala. Bukan bid'ah. Jangan duk tanya mana dalil keluar 4 bulan 3 hari, jangan. Nabi keluar lama mana daripada tanah air dia tu. Sebelum nak gelik mula kepada Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah. Dalam sirah ni tidak ada dah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tapi ada hijrah, niyah wal jihad. Apa? Hijrah ruh kita. Hijrah jihad, orang panggil susah payah melawan nafsu ruh kita. Hingga hijrah daripada amarah kepada lawamah, lawamah kepada mulhamah, mulhamah kepada mutmainnah, mutmainnah kepada radiyah, radiyah kepada mardiyah. Akhirnya hijrah kepada kamilah. Bukan hanya hijrah jasad daripada alam rahim ke alam dunia, daripada alam dunia masuk ke alam barzakh dak. Tu orang panggil hijrah yang masih lagi ada. Dah itu ni. Tu. Jangan duk tanya. Mana dalil, mana dalil. Tu dalil dia. Tu dalil. Dalil khuruj. 3 hari ke 15 hari ke 4 bulan. Dalilnya Nabi. Hijrah. Hijrah tu khuruj. Berpindah. Giwak gapo? Tinggal tanah air. Tinggal rumah. Tinggal kereta. Tinggal kebun. Tinggal ladang. Sama. Orang sekarang pun masih lagi boleh jadi muhajirin? Boleh. Tinggal anak bini. Tinggal kerjaya. Mana? Mari masjid kita. Duduk 15 hari. Nak ajak orang kampung kita pakat mari imarah masjid. Dah apa kita tak boleh jadi ansar? Apa kita tak boleh jadi ansar? Orang yang menolong bagi orang yang muhajirin. Mari duduk dalam masjid kita buat hijab agama. Ni pakat duk kata pula busuk bangar pokok tabligh ni. Ni. Busuknya ya. Dah busuk hari atas minyak wangi sabung tidur tak ada batal, air basi habis kena kapek. Mari atas batal tilai gapo senang. Kerana demo ni muhajirin di zaman lah ni. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak dapat jadi ansar pada zaman sekarang. Tak ada masalah. Kata ni, agama ni dia tidak zalim. Kita dapat boleh rebut peluang juga. Walaupun tidak seumpama sahabat dulu muhajirin dan ansar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan adalah pada akhir kitab ini satu risalah. Satu kicap pula dah. Satu kitab. Satu kitab yang kecil, mana risalah surat khabar. Min babit tawaddu' musannif. Yang dinamakan dia dengan satu risalah Al-Bahjatal Mardiyah. Apa makna? Keelokan yang diredakan dia. Nama ku Arab. Karena Syekh Daud Fatani ni duduk di Arab duduk di Mekah. Sebab tu tajuk kitab dia banyak kuku Arab belaka. Tapi isi di dalam semuanya Jawi kebanyakannya. Jawi. Karena tujuan dia tulis kitab ni untuk bangsa dia orang Melayu Jawi. Apa kitab hak di akhir risalah Munyatul Musalli ni? Ada kitab selagi pula ni. Maka tak rugi kita beli kitab Munyatul Musalli. Zaman Syekh Daud Fatani dulu ada dah kaedah nega. 3 dalam 1. 2 dalam 1. 3 in 1. Beli dapat 2. Beli kitab ni dapat 2 buah kitab. Mana? Munyatul Musalli dan Bahjatul Mardiyah. Tak rugi. Jangan kedekut. Itu ni, berapa ringgit ni kalau hak Jawi ni. Hak Jawi murah ya. Zaman amal dulu RM1.5. RM1.5 kitab. Zaman ustaz mula tak tahu dah itu ni. Zaman ustaz Nazim ngaji pondok dulu lagi murah. Berapa sen tak tahu. Zaman sekarang mahal dah. Ni mahal dah ni. Berapa ringgit? RM12. Murah lagi. Rokok dahir berapa belah ringgit?
Nah, rokok boleh beli tiga kotak sehari. Dia kata 3 ustaz, 3 kotak ya kita meniga-niga sunat. Enggak molek benda makruhnya baik sunat. Nah, sunat dia kata 3 kotak. Boleh beli rokok. Kita sebuah tak ada nak beli. Kedekut molek. Nah itu ni, padahal beli sebuah ni siapa bila boleh guna? Siapa bila-bila? Pah kau anak cucu cicit. Nah itu ni, pah kau keturunan kita bawah-bawah. Orang dulu ngaji susah, tak ada kita. Nah, moyang buat mengaji Mekah, toknya buat mengaji Mekah dulu tak ada kita. Ambil ketah-ketah hak kerajaan Saudi, hak perlu pusat dia, kutik. Nah, ada orang kaya ada kita, pinjam kita dengan pelajar-pelajar hak kaya. Nah, esok nak belajar dengan tok guru, saling dulu. Nah, tulis dulu di kitab hak dia ambil daripada perlu pusat kerajaan. Hak tu kitab tulisan tangan tu. Nah, apa? Dia tulis dulu sebelum nak ngaji. Apa? Tak ada duit nak beli kitab, tapi rajin orang dulu ngaji. Nah, bawah pelita air. Nah, surah apa papel jarang. Papel jarang kalau letak kat bawah tu nampak gayu. Nah, dia ni. Sakit mata-mata kadang-kadang. Nah, dia ni. Masuk orang panggil asak hitam pelita. Tapi rajin, hemah orang dulu ngaji. Nah, mana ada kipas? Nah, berkeluh asap. Ada ni. Peluh rejak. Panas garing. Tapi ngaji orang dulu. Berkat orang dulu. Semangat istiqamah belajar. Nah, kita lapu lagi, kipas lagi, ekong lagi. Sejuk getah. Supaya duduk dalam Giant. Nah, supaya duduk dalam Tesco ngaji. Tengok, kapek pun sedap. Nah, ada lagi kapek mahal pada ni. Suruh tu email tukar. Suruh pengurusi masjid tukar. Hok nyunyuk. Hok duduk tu gelap punggung. Sedap dah kata ni. Tapi tak ada hemah kita ngaji. Nah, kurang hemah kita. Nah, tak semangat mana ngaji. Dah kata ni, ngaji. Gitulah. Belah-belahnya dah tidur. Dah kata ni. Kena pula ustaz Kelantan ngajar tak payah patah haram pun. Dah kata ni. Tidur lah. Nah, orang dulu ngaji pas kat Aceh. Patani dengan Aceh lorak lain-lain. Nah, daripada Aceh pergi ke Mekah. Orang Mekah, orang Arab. Bukan orang Kelantan. Nah, boleh ngaji siapa alim. Tak ada alasan bahasa tak boleh berjaya. Lihat ni. Hak naknya bersungguh di kita. Nah, bersungguh-sungguh. Nah, tengok. Kitab Bahjatul Mardiyah ni bicara berapa? Pada bicara muafiq. Nah, orang yang muafiq. Orang yang muafiq dengan imam dia dalam semaya jemaah. Ni orang panggil. Nah, banyak orang yang berjemaah kurang atau tak belajar. Nah, orang panggil hukum sembahyang berjemaah ni hak bimbang. Nak pahala 27, nak 25 kebajikan. Tapi hak wajib tak selesai, tak dapat pahala tu. Kerana fadilah akan dapat bila selesai daripada kita buat hak wajib. Nak boleh kata depan kita tu imam, kita ni makmum, mesti 12 syarat qudwah imam kita kena tahu. Nah itu ni. Dicerita dalam kitab. Nah, pas kalau kita orang muafiq. Nah itu ni. Ada beberapa hukum bagi orang yang muafiq. Nah, orang yang sempat qada Fatihah imam dia, qiyam pada qada Fatihah imam dia. Nah, ada orang panggil beberapa hukum pada muafiq. Begitu juga orang masbuq. Dan tukhalif makmum akan imam. Nah, ketinggalan makmum akan imam dia. Mana? Sama ada muafiq ataupun masbuq. Nah itu ni. Sama ada dia ni hok dah dengan teh tu imam, tapi jenis baca lambat. Tu imam rokok dia duduk main. Iya. Kana abudu wa iya. Lama baca Fatihah dah ni. Tu imam rokok dah. Tu imam iktidal dah. Tu imam sujud dah. Bagaimana hukum dia? Nah, gitu juga orang masbuk. Nah itu ni. Bagaimana hukum dia? Nah, siapa-siapa tu imam tu nak rokok dah. Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, tu imam Allahu Akbar rokok. Lagu mana kita? Nah itu ni, baca teh Rabi kau, mampu gerak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca teh juga rukuk mayat dah ni, tak boleh tinggal. Tu imam rokok, tidak.
Nak sujud. Habis dolin. Allahu Akbar. Oh, sami Allah. Nak kejar tu imam ni. Tak sah dulu lagi orang panggil. Nah, ataupun Allahu Akbar, tu imam duduk tengah. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dianya Allahu Akbar kabira dulu. Lewat dah. Tu imam inna ataina tu dia Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, fasalli li rabbika. Inna syani'aka. Inna syaddah ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar rakaat. Dah dia? Rakaat lalu tak sah. Nah, mesti orang panggil ada hukum dia. Kena baca lebih sikit ayat Fatihah, qada baca sunat hak dia baca hak tu semua akan dicerita dalam kitab Bahjatul Mardiyah belakang. Nah, siapa dia tulis ni? Terjemah. Asal kita arah naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra, pindah perkataan daripada Arab kepada Melayu, dia panggil terjemah. Siapa dia terjemah? Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Al-Madhkur. Nah, hak tu lah ya. Syekh Daud Fatani hak tadi lah. Hak kita cerita panjang tadi tu. Malah nak cerita dah. Nah, amo tak habis kita. Nah, ni ngaji kulit kita je hari ni. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Nah, mudah-mudahan Allah Taala ampun baginya bagi Syekh Daud Fatani, wali walidayhi dan dua ibu bapaknya Syekh Daud Fatani, wali jami'il muslimina amin, dan bagi seluruh orang-orang Islam termasuk dengan kita sekali. Nah, mudah-mudahan Allah Taala perkenankan doa di kulit kitab Muniatul Musalli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai risalah ini dengan nama Allah. Allah mana sifat yang amat murah, lagi amat mengasihani akan hamba Allah yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini ialah jalan segala orang yang muttaqin. Nah, kalau baca straight gitu boleh baca di rumah. Nah, beli kitab baca rumah nerak depan TV pun boleh. Nah, tapi tujuan kita untuk muzakarah ni untuk faham tiap-tiap apa hak musannif kita tulis dalam kitab dia. Jadi kerana apa musannif kita mula dengan bismillah? Kita mula selalu dengan bismillah ni sikit. Sebab di tempat lain semua bismillah belaka dah. Kes kita ni salah kitab Qasasul Anbiya itu lewat sehari ni. Tempat lain di pondok di Surah Munawwarah, Jawharus Saniyah, kitab Syekh Daud Fatani juga. Kitab Faridah Syekh Ahmad Zin Fatani, kitab Nawas malam di masjid apa-apa tu Sungai Udan ni semua bismillah belaka. Jadi nak uji kita masjid Lembongan ni pun bismillah biar sempat jugalah walaupun sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa musannif mula dengan bismillah? Kenapa musannif mula dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertamanya kerana nak ikut aturan Quran. Kerana bila kita belek, kita buka muka surat Al-Quran tu, surah yang mula-mulanya ialah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah tu ayat dia berapa? 7 ayat. Dan ayat yang pertama pada Fatihah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa? Di sisi kita orang mazhab Syafi'i. 7 ayat Fatihah, 7 ayat. Tu ijma' ulama. Sepakat oleh seluruh ulama selain daripada 4 mazhab pun Fatihah ni 7 ayat. Tetapi di mana 7 ayat? Hak tu khilaf ulama. Khilaf. Kalau kita pergi ke Mekah, ada duit pergi buat umrah, ada duit pergi buat haji, pergi masjid Mekah, dengar tu imam dia sembahyang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu tak ada bismillah dah.
Ar-Rahmanir Rahim. Ayat kedua. Maliki Yaumiddin. Ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat keenam. Ayat keenam tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke 7. 7 ayat. Nah, tiba-tiba kita ni giwak haji ke. Nah, balik tanah Jawi ni gak. Orang tolaklah jadi tu imam. Nah, tuan haji ni. Nah, tu ni. Tolak jadi tu imam apa lagi? Allahu Akbar. Wow. Bunyi tu imam Masjid Haram. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah. Kalau jak kecil lagi bismillah, tak boleh tinggal. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua dah. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, dia berhenti supaya dengan Mekah berhenti. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke 8. 8 ayat tok haji baca teh. Alin tok haji. Kalau imam-imam mazhab mula. Oh haji ke? No. Kalau tutup imam mazhab dulu. Imam mazhab dulu 7 ayat. Dia mari klik buat haji sekali ni 8 ayat tu. 8 ayat tu. Tengok. Aling dia orang tu ni. Oh, dia kata tak sempat nafas ustaz. Nah, kayak kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tu ke? Waladdallin tu orang panggil ayat 7. Sayat tu panjang ustaz. Tak ada nafas. Nah, saya teradah hari tu. Nah, tak berhenti. Jadi para dia buruk ya. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyap situ dia kata ni. Oh, tak ada nafas. Jadi radio buruk dia kata. Dan awak guna ustaz? Allah. Bak tu kalau orang ngaji ni dia tahu tok guru sebut. Dia kata ni, Quran ni kita kena belajar. Nah, Quran ni bukan surat khabar. Nah, surat khabar tak apa, tak belajar pun. Dia pandai baca beli kedai baca, beli menerak depan TV tak apa. Beli kakang tak apa. Kaki alah kata meja baca surat khabar tak apa. Nah, Quran tak boleh buat surat khabar. Nah, surat khabar tak apa, tak pergi berguru pun. Kau ada orang bibit berita Melayu apa? Sinar harian, berita harian ke. Nah, bibit gimana? Nak pergi talaki ni. Surat khabar ya ni. Oh, nak pergi mengaji surat khabar. Oh, gitu mau nah. No, tak ada. Quran tidak surat khabar. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, wajib tartilkan akan bacaan kita tu. Apa makna tajwid? Riayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslih. Meraihkan tempat keluar huruf. Kita sebut ba. Lihat ni, makhraj huruf 2 bibir mulut. Sifat dia nipih. Nah, maka kita sebut ba tak boleh. Bus tak boleh. Nah, nipis seolah-olah kalau masuk selah kertas muat seolah-olah. Bukan suruh masuk selah kertas kan duk baca Quran tu. Nah, mungkin macam duk baca Bismillah. Oh, baru betul tajwid. Lihat ni. Dak. Seolah-olah. Nah, tak perapat bibir mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ming sama ya tak? Nah, tepat terbit huruf. Sifat tebal nipis huruf. Nah, wakah, berti, wasal ayat. Berti, sambung ayat. Atau masuk dalam hukum tajwid. Nah, tiba-tiba baca dengan tak ada berguru. Nah, dia dengar kaset. Dia dengar CD Syekh Abdul Rahman Sudais. Syekh Sa'id Al-Ghamidi. Nah, dia rasa serupa dah dia baca untuk Imam Masjid Haram. Dia tu ni. Orang panggil Imam Syafi'i kata faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuh.
Nah, siapa yang tidak ada guru bagi dia, maka syaitan guru dia. Syaitan guru bukan pergi ngaji Quran dengan syaitan, bukan. Nama orang tanya pergi mana tu? Bawa Quran tu. Nak pergi ngaji rumah tuan guru syaitan. Hai, dak. Makna ngaji dengan syaitan ni tak ngaji dengan orang. Nak, senyap duk rumah. Tapi orang beramal juga. Orang tadarus juga. Orang semayang juga. Sebab tu orang dulu paling malas pun dia akan pergi jumpa tok guru betul 5 bacaan rukun qauli dalam sembahyang. Takbiratul ihram, Fatihah, selawat, tahiyat. Tahiyat, selawat, salam. Nah ni. Ya akan pergi jumpa tok guru betul. Allahu akbar. Betul tak tok guru? Tok guru kata betul. Betul tu? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa butir nung tu? Tu tegur dah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Tanya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, banyak nung min ni. Nah, tu ni. So, jah dalam huruf tu. Nah, dalam ayat tu so ya. Nah, tok guru tak tegur, bermakna betul lah bacaan kita. Nah, tiba-tiba tak sempat nafas 7 ayat Fatihah. Tok guru pun kata wakaf daruriyah. Nah, dah masyaqqah tak sempat nafas ni tajlibut taisir. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti situ. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Boleh tak? Faham mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni, ambil semula. Nah, orang panggil apa? Wakaf daruri, darurat tak sempat nafas ni. Nah, ni. Kalau nafas panjang tak apa, seterik selalu tu afdal. Nah, kerana satu ayat sahaja dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Barulah orang panggil tehah kita 7 ayat. Dah 7 ayat. Dah kerana apa musannif kita mula dengan bismillah? Nah, kerana nak ikut mafhum suruh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin bil basmalati fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Apa makna? Qalilul barakah. Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang dituntut mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi tidak dimulai dengan bismillah ataupun tidak mula dengan nama Allah, maka amal hijab buat itu terpotong. Kata setengah riwayatnya terputus. Apa makna? Sedikit berkat. Jadi faham daripada mantuk hadis tu orang panggil mafhum. Mafhumnya, kalau kita nak berkat banyak hijab kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka sebab tu muallif musannif kita dia buat mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dah kerana apa? Ba pada bismillah tu orang panggil mula dengan huruf ba. Nah, tak mula dengan huruf sin ke, huruf jim ke, bismillah ke. Nah, mula dengan huruf lain. Kenapa mula dengan huruf ba? Katanya ulama, kerana ketika mana kita di alam arwah, perkataan yang mula ruh kita berlafaz dengan lidah ruh dulu ialah huruf ba lah. Nah, ketika mana Allah Ta'ala firman, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu semua? Maka Nabi kita Muhammad ruh dialah yang mula-mula jawab, kata ulama. Bala syahidna, bahkan bala semua kita, saya semua saudara-saudari semua, bala syahidna, semua pakai kata bala syahidna. Bahkan, jadi bala huruf dia mula dengan ba. Maka sebab tu bismillah kata ulama tasawufnya, ni huruf dia dimulakan dengan ba. Kerana huruf hak mula kita tutup mula ialah dengan huruf ba. Siapa mula bertutur? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita ni bapa ruh. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ni bapa segala roh dan Adam alaihi salam itu bapa segala tubuh, bapa segala jasad.
Nah itu ni. Nabi kita bapa sekalian roh. Nah, roh ni ada dalam tubuh kita ni. Nah, Allah Taala kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, sesungguhnya telah datang pada kamu hai manusia rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min daripada anfusikum. Anfus kamu. Nah, daripada anfus kamu. Nah, dalam ilmu tasawuf satu daripada istilah yang dipelajari dalam ilmu tasawuf kerana munasabah kita ni kitab fiqh tasawuf. Nah ni, pani dia akan cara bab muraqabah. Nah, bab musyahadah. Ada perkataan apa? Tazallul. Nah, taslim, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, tamalluqan. Itu semua tu perkataan istilah-istilah dalam tasawuf. Nah, munasabah juga kita sebut sini. Dah. Daripada bahasa tasawufnya, diri kita ni ada berapa? Ada orang panggil 4 panggilan. Dipanggil nafas anfas, nafas tanafas anfas nufus. Nah ini nafas tanafas anfas nufus. Nah, kenapa? Karena ulama tasawufnya dia berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tanya man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling mengenal Tuhannya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, a'rafa nafsihi, yang paling mengenal akan Tuhannya. Lalu katanya Yahya bin Maimun Ar-Razi, seorang ulama sufi, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Nah, dia tak kata man 'arafa jasad. Nah, dia tak kata man 'arafa jasadahu, dah ada. Man 'arafa nafsahu. Nah, siapa yang kenal nafsunya? Nah, siapa yang kenal dirinya? Kalau terjemah gitu kan. Diri yang mana? Nah, maka mengenal dia akan Tuhannya. Dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tasawuf Jawi kita ni, ulama kita dia bermudah-mudah. Dia kata qalan nabi, sabda Nabi, man arafa nafsah, faqad arafa rabbahu. Padahalnya itu bukan yang Nabi tuturkan, itu yang ulama tasawuf katakan. Nah ni. Nah, sebab tu hok masa final pencetus ummah ingat tak? Mimbar final pencetus ummah. Ingat tak? Tak ingat dah ni. Tak ingat dah kita. Munggu 15 Oktober ni pencetus ummah 3 tubik ke? Tak ingat dah lah kau hok lama ni. Dah habis madu sepuh dibuang. Itu ni. Okay? Tengok you buat ulangi lah ni. Nah, petai-petai malam karya dah. Nah, mimbar final tu kita tubik kita kata ulama sufi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apa? Kata siapa? Kata Yahya bin Maimun Ar-Razi. Siapa yang mengenal diri dia, maka mengenal Tuhannya. Ditambah oleh Taifur bin Isa. Siapa? Aba Yazid Al-Bistami. Man arafa rabbahu fasadal jasadah. Nah, siapa mengenal diri dia, maka mengenal Tuhan dia. Maka kita kenal tak diri? Kenal hidung kepek, mata luar, mata sepek, muka hitam, muka putih. Nah, telinga kecil, telinga gabeng. Ni kenal jasad. Kenal roh. Nah, tidakkah kita ni bernafas sabab bagi hidup? Nah, itu ni. Maka nafas itu ulama tasawuf sebut 2. Pertama dipanggil nafas yang keluar pada mulut kita. Yang kedua dipanggil tanafas yang keluar pada hidung kita. Dan roh yang ada dalam diri kita yang dipanggil akal dan qalbu, dipanggilnya orang panggil ampas dan nufus. Mana ampas? Nih, hok berada di qausain. Mana tanafas, mana nufus? Hok berada pada qalbu, pada jantung kita. Maka sebab tu orang guru-guru mursyid, bagi salik mubtadi, dia suruh zikir dengan zikir syariat, zikir nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Zikir nafi isbat, keluar kut nafas mulut. Yang mana nafas mulut ni, udara dia disapak, dihantar kepada anfas kita, akal maknanya, yang berada di qausain. Anfas. Nah, ni. Bagi orang yang muntahi, zikir sir dia panggil. Apa? Zikir nafas yang dipanggil tanafas kut hidung. Pukmah, turun naik nafas. Allah. Tak sebut mulut tu.
Susah. Nah ni. Bukan suruh. Dak, dia nafas gini. Nah, tak sewi bazir nafas kita dengan benda hak tak comel, hak tak molek. Kenapa? Udara yang datang daripada hidung ni disapok masuk kepada roh yang bernama nufus. Dah, maka bila kita duk sebut nama Rasulullah, duk sebut nama Allah dengan hidung kita, dengan mulut kita, dengan zikir jahar kita, dengan zikir sirri kita, akal orang tu jadi cerah. Jiwa kalbu orang tu jadi putih, bersih. Sebab tu orang tak berzikir, akal dia kotor. Nah, akal dia gelap-gelemat. Akal dia tu, ni, seumpama bangkai. Wa man ya'radu an zikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, yang berpaling hati dia daripada mengingati Allah. Nah, ingat pada hati bagaimana? Zikir nafas. Nah itu ni. Zikir mulut, la ilaha illallah, Allah. Ikutlah sebut gapo? Ya Allah, ya Latif. Sebut gapo nasihat agama ke? Nah itu ni, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Allah sallallahu ala Muhammad. Ani lalu kok mulut ni. Udara kok mulut ni dia pergi hantar kepala otak kita. Nah, sebab tu orang yang sentiasa ingat pada Allah, nah, dengan lidah, dengan udara yang keluar pada mulut, dengan udara yang keluar pada hidung, roh dia nufus dan anfas akan cerah. Nah itu ni, Allahu yatawaffal anfus. Allah pegang anfas. Nah, Allah pegang roh hak bernama anfas dan nufus. Adapun roh hak panggil nafas, hak nyawa. Nah, dan tanafas, hak tu boleh, tak ada, Tuhan tak pegang. Masa kita tidur ada Nah itu ni. Krong. Nah, bunyi angin tu ikut mulut, ikut hidung. Nah, krong. Itu ni. Berdeku. Baik udara tu ada. Roh yang bernama nafas dan tanafas ada. Tapi roh yang anfas dan nufus ada? Tak ada. Sebab tu orang hak cerdik, bijak bagaimana Profesor Madya pun, kalau kita tanya dia masa dia tidur boleh jawab tak soalan 2 tambah 2 berapa? Nah, kita pergi jumpa Profesor Madya Universiti Melaya. Dengar tidur. Kita tanya, "Profesor, 2 tambah 2 berapa?" Senyap, tak boleh jawab. Krong. Bodoh profesor ni. 2 tambah 2 tak boleh jawab. Mulah hak bodoh. Kita tanya dia masa tidur. Nak jawab ke mana? Anfas dan nufus dia Allah Ta'ala pegang. Nah, roh yang mengandungi akal dan nafsu Tuhan pegang. Tak reti benda dia. Nah, maka bila dia celak, maka nafas dia ni masih ada lagi ni. Nah, kok mulut, kok hidung. Maka sebab tu kena sebut nama Allah. Nah, bismillah wada'tu janbi, bismikallahumma ahya wa amu, bismillah bismillah ala barakatillah, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, Allahumma bayyid wajhi binurika. Baca macam doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Ni supaya udara kita ni banyak menyebut nama Allah, biar akal kita yang bernama nufus kita cerah. Anfas kita cerah. Nah, dan udara hidung kita tak bazir dengan zikir sirri, nah, zikir khafi, supaya hati kita ni suci, bersih. Nah, dia ni. Tapi tak, kita bernafas sesuka hati kita. Nah, sebab tu orang wali Allah dia tak cakap benda tak ada faedah. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair. Nah, falyakul khairan. Cakap benda baik. Zikrullah, nasihat agama, sebut tentang kebesaran Allah, sebut tentang orang panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, daripada nasyid ke qasidah sama saja. Nah, asal saja yang lalu pada udara kita, kok mulut, kok hidung, itu akan memberi kesan kepada akal yakni anfas dan qalbu yakni nufus kita. Nah, maka sebab tu orang sentiasa sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tu min anfusikum, daripada anfus kamu. Nah, dan bila anfas dia, bila nufus dia hidup dengan Nabi Muhammad, oleh kerana dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, badan dia duk hijau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rindu, akal dia teringat ke Nabi Muhammad, hati dia rindu ke Nabi Muhammad, bermakna Muhammad hidup dalam roh dia. Orang lagu ni Tuhan kata, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak diazab mereka itu manusia padahal kamu berada di dalamnya.
Orang yang Muhammad itu wujud di dalam diri dia, tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang Badui itu kata hubbullah wa rasuluh. Lalu Nabi kata, na anta ma'aman ahbabta. Mu akan bersama dengan orang yang mencintai. Nah, orang Badui itu tak kaya, aku persedia aku. Nabi tanya, ma'adattalaha, apa bekal kamu nak hadapi kiamat? Nah, ya tak kaya, semaya 5 waktu, cukup Rasulullah. Sunat-sunat saya buat, tahajud, apa tak. Kita sebut tu. Dia kata hubbullah, cinta pada Allah. Nah, wa rasuluh, dan cinta pada Rasul. Cinta ni orang panggil sifat roh. Nah, maka orang panggil mana? Orang panggil bukti cinta. Bukti cinta ialah perbuatan kita berkorban di atas agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Nah, sebagaimana orang tu dia kata dia tu hidup hati dia pada Allah, dalilnya mana? Harakat jasad dia bergerak diam dalam mengerjakan ibadat kepada Allah. Sebagaimana dalil kata orang itu hidup, tubuh dia bergerak dan diam. Gerak. Nah, harakatul jasad. Nah, gerak jasad tu tanda dalil kata dia hidup. Nah, dalil kata dia cinta pada Allah, tu duk sujud, duk semayang itu. Tu dalil kata dia cinta pada Allah. Nah, dalil kata dia cinta pada Nabi Muhammad, tu lidah dia sentiasa basah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga roh yang bernama anfas dan nufus mekar dengan nama Muhammad, mekar dengan nama Allah. Dan ni hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni tu yang kata wa anta fihim ma kana liyu'adzibahum. Tidak diazab mereka itu padahal kamu berada di dalam mereka. Apa-apa marah orang duk. Nah, an-nabi sallu alaihi. Apa marah? Nah, zahara dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Nah, apa marah? Tak payah marah. Nah, kerana dia sebut nama Ahmad, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah zahirnya agama Islam dengan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya hanana bi Muhammad. Oh, beruntungnya kami dengan Nabi Muhammad. Salah mana? Zalikal fadlu minallah. Nah, itulah kelebihan daripada Allah Ta'ala buat kami ni. Nah, ya hanana. Oh, beruntungnya kami. Beruntungnya kami. Salah. Dia kata bukan zikir. Iyalah bukan zikir. Kau ada tu imam masjid ni lepas daripada semaya. Afdaluz zikri fa'lam annahu ya hanana. Memang sesak. Ya hanana bukan zikir. Nasyid. Nah, nasyid saja-saja, nyanyian saja-saja. Tidak. Nyanyian hasil daripada hati itu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena faham dengan Quran kata manallah, nikmat nombor 1 Allah Taala beri pada kita alal mukminin, orang mukmin, iz ba'atsa fihim rasula, dengan bangkitnya Nabi Muhammad. Dah bila kita tahu Nabi Muhammad nikmat nombor 1, lidah kita sebut sama. Lidah sebut tak ada keluar udara ke? Ada. Kalau Allah Taala tak jadi ke udara, tak tubik suara. Tak dapat manusia buat mikrofon. Tak akan ada speaker. Kalau Allah Ta'ala tak buatkan suara yang melalui udara. Dah, kalau tidak kita jadi gini. Tak dengar, tak sapa suara di telinga kita. Gaponya cakap tak tahu, muka renyok mulut-mulut. Dia ni. Tak bunyi suara-suara. Tak ada udara. Yang boleh manusia buat gelombang suara tu dia hantar pada mikrofon, dia ecer pada speaker-speaker, masuk dalam radio, masuk dalam kereta kita. Kenapa? Karena ada udara. Gelombang udara ni. Sautun yakumu bil hawa. Nah, suara ni ialah arak yang menopel pada hawa udara. Maka udara ni masuk ke mulut dipanggil nafas. Yang bila kita sebut benda baik-baik, zikrullah, baca Quran, sebut nama Nabi Muhammad, nasihat agama, dia giata pada akal kita. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ilmu kalau mengajar tak akan habis. Sedekah dia semakin banyak. Bukan kata banyak mengajar ini habislah ilmu. Tak. Tak habis. Karena dia akan sapuk pada akal kita. Dan kita napah kok mulut pula guna untuk ingat pada Allah juga. Akan mencerahkan nufus kita yang berada pada jantung kita. Dah kalau ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfih. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain Allah.
Tak comel orang ni. Semayang dia sampai cita-cita. Nah, tu orang panggil apa? Nabi kita Muhammad bapa ruh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kau apa dah weh? Oh, awal lagi ya ada sudah. Kita balik jauh pula ni. Nah, rumah tepi sejik tak apa. Boleh pukul 4 pagi boleh, tapi kena ada KFC ya. Air kosong tak boleh gay boh. Itu ni. Nak berhenti mana ni weh? Nak bismillah lagi tak habis lagi bismillah tu. Kita perkara berhenti di bismillah. Kenapa musannif kita mula dengan bismillah? Ada lagi. Nak ni. Nak ikut nuzulul Quran. Dah Quran turun guana. Iqra baca olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maka sebab tu ayat mula turun Quran pun suruh baca tu mula dengan nama Tuhan. Kalau gitu nulis pun nak baca tu satu bagai daripada perbuatan. Banyak. Sebab tu orang panggil bismillah. Kenapa dimula dengan haraf ja asli? Perkataan dia mula-mula tu dengan. B sebuti ba sebuti itu terjemah Melayu dengan. Walhal kita tak bercakap sama kita dengan mula-mula perkataan kita dengan. Kau ada kita bercakap mula-mula perkataan itu dengan. Senyap tiba-tiba pengurusi masjid kata dengan sudu. Ada? Assalamualaikum. Dok tak ada cerita apa-apa pun tiba-tiba ambil mikrofon dengan gerpu. Bengong kat Allah dah ni. Kita dah apa tu imam dengan gerpu. Dengan gerpu dah apa dengan gerpu? Tak kira lah dengan gerpu. Dengan sudu. Dengan kaki, dengan tangan. Orang tak cakap ayat mula ni dengan. Tak ada. Melainkan ada muta'allaq dia, tepat gantung dia. Mana? Saya makan nasi dengan sudu. Baru faham. Tu imam nak ayat gapo tadi. Nak ayat makan nasi dengan sudu yang humum kok mikrofon masjid. Itu ni. Baru faham. Tak apalah, asal kau faham dulu. Saya makan nasi dengan tangan. Saya mari masjid dengan motor. Saya mari masjid dengan kereta. Baru faham dengan. Saya mari masjid dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Khalid, dengan Sulaiman, dengan Samad, dengan juga. Ni makna lain pula tu. Dengan sebutir tu ada banyak makna. Ada balil mulabasah, ada balil ilsaq, ada balil tabarrukan, ada banyak butir makna ba ni. Dalam Arab. Sebab harah ja asli dia berhajat pada 3 perkara. Pada makna, pada tepat gantung dia, dan dia beramal untuk membaris bawah ke ising selepas pada dia. Sebab tu kita baca bismi, tak baca bismu. Kadang orang baca bismu. Bismillah. Pelik. Itu ni. Dia kata tak ada baris. Senang nak baca. Ikut baris mana-mana pun. Kita Arab tak ada baris lagi senang ayat nak baca. Ikut nak letak rop. Ni. Dhammah ke patah ke kasrah ke suka hati. Tak boleh. Dia ada sebab nak baris baca apa? Rapak sebab apa? Nak khafak sebab apa? Sebab masuk ambil khafak. Gapo tu orang mengaji pondok belaka tu. Ilmu alat-alat dia. Kita tak payahlah tu pening-pening. Kalau kita tua-tua pun duk pergi ngaji ilmu sarah, fa'ala, fa'ali, fa'alu, tak pandai, tak reti payah ikut aku, kelik. Payah dia kata mengaji mata binok, mata izi gapo ni balik, tak payah dah. Kelas-kelas kita ni ngaji nak buat bekal mati dah. Tapi penting juga sikit-sikit kita sebut. Apa dengan nama Allah? Apa hikmahnya tak sebut depan dia tu? Kerana Tuhan nak suruh kita ni buat kerja, buat aktiviti hidup kita semuanya dengan daulat nama Tuhan, dengan berkat nama Tuhan, dengan hebat kerajaan Tuhan, dengan daulat nama Allah Ta'ala Ismul A'zam. Mana nak makan dengan nama Allah, nak pakai baju dengan nama Allah, nak pakai seluar dengan nama Allah, nak basuh berah dengan nama Allah, nak nanak nasi dengan nama Allah, nak siaikan dengan nama Allah. Banyak aktiviti hidup kita mulakan dengan nama Allah. Maka sebab tu sebelum pada dengar tu tak ada apa-apa fa'il, apa perbuatan, apa peletak. Itu ni supaya apa? Supaya tiap perbuatan kita
sentiasa kita reka boleh masuk dengan nama Allah. Nak minum bismillah. Nak makan nasi bismillah. Nak menulis, nak baca kitab, nak belek bismillah. Nak belek bismillah dengan nama Allah. Karena Allah yang boleh menggerak diamkan tubuh jasad kita. Tanpa Allah tak boleh hakak walaupun kelopak mata, anggota paling ringan ada pada tubuh kita. Allah yang maha kuasa. Makhluk kita ni tak ada kuasa. Maka sebab tu bismillah dengan nama Allah. Kita to be continue bulan depan. Tempat lain habis dah bismillah. Maaf kena lewat sini. Tak apa sedap sikit kalau orang tanya bismillah ngaji lama mana? 2 bulan kawai bismillah ngaji. Tapi sebulan sekali ya. Ada sebulan sekali kita sambung pula kena lewat sangat dah ni. Berhenti situ dulu 9.30 dah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa pula bulan depan. Kita sambung balik syarah bismillah kita. Ada soalan kalau ada. Tak ada deh, 8 nasib lah kau dapat kita ni. Tanya pula lambat pula sudah dah ni. Tak boleh ustaz ni tanya soalan, pukul 10, setengah je jawab soalan. Jadi lambat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fil Yaman wa fi Myanmar wa fi Fattani wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada siapa-siapa yang nak menderma kepada Pondok Zawiyah Rumi Sufi Jawi kita di Kota Damansara, boleh orang panggil serah pada kita lepas daripada semaya sunat isyak, lepas pada semaya sunat isyak hari ni. Kalau hak ringgit lah, hak 20 ringgit tu boleh serah tangan. Kalau hak 2.9 bilion, hak tu bank dalam akaun bank pondok insya-Allah. Ada dalam page pondok kita untuk orang panggil kita buat program-program di pondok kita. Dan target kitanya nak ke arah buka pondok untuk terima budak-budak tingkatan 1 sampai tingkatan 6 untuk belajar cara pondok kita. Sekarang ni sebagaimana maklumlah masih lagi orang panggil kelas umumi dan masih lagi duduk bertempat di rumah kedai, dan insya-Allah dalam masa terdekat alhamdulillah berkat doa siapa-siapa tak tahulah ada satu surau minta nak pondok tu buat di surau dia. Alhamdulillah. Mungkin lepas pada ni kalau cukup target kita, duit pun ada, dana pun ada, kita buat bangunan asrama untuk nak terima pelajar-pelajar duduk di pondok kita. Itulah target kita insya-Allah. Jadi siapa-siapa nak menderma insya-Allah boleh lepas daripada sunat ba'diyah isyak kat kalau tak ada duit pun rata-rata mah pun kiring gila. Kata ni jejeh handphone pun capok gila kata ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.